terdengar akan tenun, pasti akan teringat akan kelezatan kopi tenun yang terkenal di Tenon. Tidak hanya itu, kehijauan flora dan fauna di sini turut menambahkan suasana keriangan dan ketenangan untuk tujuan berkunjung. Tenom juga terkenal dan kaya dengan kesenian dan kebudayaannya yang berbilang kaum. Penempatan ini adalah senang untuk ditemui dan perjalanan ke daerah ini memerlukan masa lebih kurang 3,5 jam daripada kota Kinabalu. Budaya dan adat resam merupakan sesuatu tumpuan utama pada setiap kunjungan. Pelbagai alat muzik tradisional yang terdapat di daerah Tenom ini, salah satunya ialah Gong 9. Gong merupakan alatan penting yang berperanan sebagai bunyi tulang belakang dalam ensembel persembahan muzik gamelan. Latar belakang dan sejarah Gong 9 adalah jenis tembaga besi yang disusun mengikut saiz dan dijadikan 9 biji gong bersama kemudiannya ditiup. Gong juga digunakan ketika keramaian seperti perkahwinan, pesta menuai dan pesta kalimaran. Bentuk pukulan gong 9 adalah egal, tingkara, tatas dundung, dan sinompoton. Kami juga sempat membuat lawatan ke salah satu pendalaman di Tenom, Sabah untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai gong 9 ini. Saya Jambul bin Sumpion, berasal daripada Kampung Liut, Tenom. Gong 9 ini memangnya wujud dari dulu. Jadi bila gong ini disusun, dijadikan satu pasang lah, arti dia di tiun mengikut bunyi yang setiap satu itu kelainan bunyi. Dia mempunyai tona bunyi dia itu ada yang tinggi dan dengan yang ke-9 yang besar rendah. Begitu. Jadi sesudah yang ditiun tugung itu maka dia satu mujik, digunakan mujik tu dengan ke-9 tu jadilah dia bilang itu titikas tu, arti dia kulan gong itu macam bentuk tingkara dengan tatas dudung. Jadi maksud tingkara ini orang yang berada di situ bila pulang teringat pukulan itu. Begitu juga ini tatas dudung ini, salah seorang daripada orang sebelah terdengar bunyi pukulan ini tatas dudung ini, maka dia mau datang ke tempat yang ramai-ramai itu, tetapi musim itu hujan, maka dia ambil sekeping daun yang daun yang lebar untuk dijadikan payung. Itu punya satu yang berlaku dengan tatas dudung. Bahkan material gong 9 ini memang asalnya memang daripada tembaga atau besi. Jadi itulah kewujudan gong ini, dia memang dari dulu. Dari dahulu lagi gong ini wujud. Dan gong 9 ini juga telah pun ditiun mengikut bunyi setiap gong tu kelainan bunyi dia, tona dia
Maka jadilah ia pasang dan dijadikan dia gung 9. Begitu. Jadi bila jadi gung 9 tu, jadilah bilang satu muzik tradisional suku kaum Murut. Jadi kebanyakannya kalau di Tenam ni orang suka cakap titikas, dia bilang. Titikas tu arti dia pemaluan gung, pukulan gung Murut. Gung ini juga tiun mengikut alat dia, sebatang kayu panjang untuk dinamakan tutu bilang, untuk tiun, itu paniun. Dan pemukul dia, pukulan dia ini diperbuat pada gata dan kayu juga untuk jadi pemalu dia. Itu satu untuk tu gung 9 tu. Secara terperinci mengenai asal-usul dan sejarah yang terdapat di dalam cerita Gong 9. Berbagai sumber yang kami perolehi daripada temu bual tersebut. Susunan bunyi gong mengikut langikon, dan yang kedua telasakon. Telasakon, dan ketiga ulipangon, keempat jojolon, dan yang kelima lubukon, keenam tingkaran, ketujuh sauron, ke-8 kutambuan, dan ke-9 pula itu tawon. Dari segi penyusunan yang ke-1 hingga 9 ini, 1, 2 dan ke-3 tu dipanggil led, dia bilang. Macam muzik ni led. 4, 5, 6 tu dipanggil rhythm. Dan yang ke-7 dan 9 tu dipanggil bass, dia bilang. Itu ikut cara satu muzik modern punya. Gong-gong tersebut mempunyai keunikan dan bunyi yang berlainan. Tidak hanya kepada mempunyai bunyi yang berbeza, tona gong juga berlainan. Misalnya gong ke-9 mempunyai tona yang lebih rendah berbanding kepada gong yang pertama. Gong juga ditiun mengikut alat khas, iaitu sebuah kayu panjang. Sementara itu, pemalu gong diperbuat daripada kayu dan getah. Persembahan gong bila dimainkan ni ketika majlis perkahwinan, majlis pisah manuai. Biasa dia kalau ni pesta kalimaran, begitu. Ataupun majlis-majlis macam pertundangan begitu. Selalunya digunakan untuk pakai dengan keramaian itu. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis pukulan gong yang lain, seperti
Inilah dia sedikit sebanyak info-info yang dapat kami rungkai berkenaan sejarah atau asal-usul Gong 9 ini. Semoga dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada penggiat-penggiat seni yang berada di luar sana dan terus bersama kami dalam mengupas sejarah atau asal-usul seni dan budaya yang terdapat di Sabah.